Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Boleh dengar tak suara saya? Oh, okey. Saya mute semua. Okey, terima kasih. Thank you Cikgu Chan. Okey, yang berusaha Lupi bin Mak Radi, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang saya hormati sahabat saya Tuan Ahmad Syamil, Penolong Pengarah S4 PD Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang saya hormati juga rakan-rakan daripada PPD, Penolong PPD Perancangan yang turut hadir dalam taklimat kita pagi ini. Dan saya tak lupa juga kepada semua rakan-rakan guru data maklumat sekolah-sekolah negeri Kedah. Hari ini sepatutnya kita punya taklimat ni melibatkan ke semua sekolah yang akan merangkum hampir 750 buah sekolah dan lebih lah. So pagi ni saya tengok tak sampai lagi 600, mungkin sedang masuk. Okay, tuan-tuan, tapi kita akan teruskan taklimat kita ni sebab kita kekangan masa dan tuan-tuan pun mungkin ada tugas lain yang perlu diselesaikan. So untuk itu, untuk makluman tuan-tuan, taklimat hari ini adalah taklimat dia berkaitan dengan asas kita untuk menguruskan data di peringkat sekolah masing-masing. Sebelum kita teruskan taklimat ni, saya dengan ini menjemput Tuan Lufi untuk memberi ucap pertama bagi taklimat pagi ini. Majlis mempersilakan. Sekejap saya nak share skrin sekejap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan ya, yang saya hormati. Terima kasih kepada Cikgu Nurul Anwar, khususnya Cikgu Syamil, guru-guru data maklumat ya. Dan maaf terlupa pada rakan-rakan kita lah, pegawai-pegawai penolong-penolong PPD yang turut hadir pada sesi taklimat IMIS ini. Okay? Baik, terlebih dahulu bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berjumpa pada pagi ini untuk sama-sama mengikuti sesi taklimat asas pengoperasian IMIS yang kita anggap ia adalah salah satu daripada kerja buat, walaupun ia adalah kerja buat yang kalau di peringkat guru data ni kerja buat rutin lah yang setiap tahun tuan-tuan kena buat ya. Tapi sebenarnya walaupun dia ni macam kerja rutin tetapi ia sangat memberi impak lah ya, sangat memberi impak kepada pendidikan kita, khususnya dalam penyediaan bajet dan sebagainya. Okay? Jadi saya mengambil kesempatan di sini untuk mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Jabatan Pendidikan Negeri Kedah sangat-sangat menghargai, sangat-sangat menghargai komitmen yang telah tuan-tuan puan-puan, khususnya guru-guru data ni tunjukkan. Dan kami amat berterima kasih dengan kerja buat yang telah tuan-tuan laksanakan sebelum ini. Dan kita amat berharap bahawa pada tahun 2023 ini kita akan lebih berdaya maju ya dalam pengurusan, khususnya dalam pengurusan data di peringkat negeri, daerah dan juga sekolah. Jadi walaupun tuan-tuan ni kita nampak sibuk ya, terutamanya sekarang ni masing-masing dihambat oleh UASA, ujian akhir dan sebagainya. Kemudian ada juga yang terlibat dengan MOEIS, MOE Integrated System itu yang baru ditatarkan ya, dan masih lagi berada dalam situasi kelam kabut dan sebagainya. Jadi tuan-tuan
kami amat berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan sepenuh perhatian kepada taklimat ini supaya perjalanan pengoperasian IMIS ini kita akan menjadi lebih baik daripada tahun 2022 ya. Okey. Jadi sebab itulah dengan mengambil kira dari segi kepentingan yang ada itu, kita buat jugalah. Ya, kita buat juga walaupun tidak dapat dibuat secara bersemuka, kita buat juga taklimat ini secara dalam talian. Jadi tujuan taklimat ini yang pertamanya ialah untuk memantapkan memantapkan kefahaman dari segi operasi MPS, modul pengurusan sekolah atau lebih dikenali sebagai IMIS ni, lebih kepada kita kata sesi pembugaran lah tuan-tuan. Pembugaran. Dan tidak dapat dinafikan ada juga dalam kalangan kita ni ialah guru-guru baru, kemungkinan guru-guru baru, guru-guru data baru yang baru dilantik dan sebagainya menggantikan guru data lama yang mungkin telah pun bersara ataupun berpindah sekolah ataupun telah bertukar dari segi jawatan. Jadi untuk itu kita harap setidak-tidaknya taklimat ini akan dapatlah membantu di pihak tuan-tuan dan juga pihak kami lah. Okey. Dan orang kajian kita share dah. Tak ya. Nanti selepas ni Cik Nurul akan kongsikan beberapa link ya. Link dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya ialah link kehadiran. Kemudian begitu juga yang kedua ialah link data ataupun link berkaitan dengan bahan ya. Tuan-tuan boleh dapatkan bahan taklimat ini di mana? Okey. Jadi tuan-tuan, IMIS ni walaupun dia ni dah pun lama dilaksanakan, tetapi terdapat beberapa siri-siri penambahbaikan. Ya, masa saya ingat saya menjadi guru data dahulu, IMIS ni pun dah ada. Tetapi pada ketika itu kita menggunakan akses dan sebagainya secara offline. Kemudian ditambah baik menjadi online. Kemudian ada lagi penambahan modul. Dan sentiasa berkembang dari semasa ke semasa sesuai dengan keperluan di peringkat Kementerian Pendidikan. Apa yang saya nak sebut di sini ialah walaupun benda ini dah lama dan sebagainya, dia perlu sentiasa dibugarkan disebabkan kerana ada penambahan modul dan juga operasi yang penambahan dari segi operasi yang berlangsung daripada semasa-semasa. Sebagai contoh, sebelum ini tidak ada modul STEM kan. Tanya dalam tahun saya ingat 2018 mula diwujudkan modul STEM itu, dan kita mula bergerak pada tahun 2019. Jadi itulah tuan-tuan, bahawa kita dapat lihat betapa dinamiknya keperluan data di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia ni. Dan data-data ini sangat-sangat kritikal tuan-tuan. Sangat-sangat kritikal, sangat-sangat penting. Yang sebab itulah apa yang dilaporkan oleh tuan-tuan dan puan-puan itu perlulah perkara-perkara yang spesifik dan short. Spesifik dan short. Kerana benda-benda ni, data-data yang dikeluarkan inilah yang diguna pakai untuk membuat bajet, membuat unjuran, keperluan dan sebagainya. Termasuklah juga dari segi memberi keutamaan dari segi maintenance, maintenance, baik pulih bangunan dan sebagainya, semua dilihat kepada IMIS. Jadi sekiranya data-data yang catat di dalam IMIS itu tidak dikemaskini dengan betul, sudah pastilah kita akan terima data-data yang tidak pasti dan akhirnya sekolah juga yang akan mengalami kerugian.
Contohnya, ya. Contohnya ialah kita ada bilik-bilik yang bermasalah. Sama ada dari segi pendawaiannya, dari segi fizikalnya, ceiling ke, dinding ke, atap ke apa, bangunan, kan. Tapi kalau tidak di-declare dengan betul, maknanya kita nampak di dalam sistem itu bahawa sekolah ini tidak ada masalah yang memerlukan pembaikan. Jadi sudah pastilah sekolah itu akan terlepas daripada senarai pembaikan yang akan dilaksanakan. Jadi rugilah. Sebab itulah data ini kita perlu betul-betul sahkan, buat yang betul-betul tepat, yang betul-betul tepat. Kerana keadaan ni, terutamanya infra ni, dia sentiasa berubah-ubah dari semasa ke semasa. Okey, baik. Pengurus data kita ni untuk IMIS ni, dia adalah pengurusnya adalah PK1, penolong kanan pentadbiran, ya. Tetapi apa yang perlu dipahami ialah IMIS ini dia bukan milik guru data, dia bukan milik PK1. Ataupun bukannya milik orang-orang yang terlibat secara langsung dalam penyediaan data ni saja. IMIS ni adalah milik semua orang. Oleh itu, semua orang, seluruh warga sekolah sebenarnya memainkan peranan dalam pengemaskinian IMIS ini. Sebab macam saya sebut tadi, kita ada pelbagai modul. Kalau dalam MPS tu kita ada 5 modul. 5 modul. Jadi dalam 5 modul tu, orang kata user tu adalah berbeza-beza. Usernya yang berbeza-beza. Kalau yang STEM tu, user utamanya ialah pembantu makmal yang akan merekodkan alat radas, berapa yang boleh pakai, berapa tak boleh pakai, apa alat radas yang ada di makmal mana dan sebagainya. Jadi maknanya guru data ini dia perlulah sentiasa berkolaboratif dengan orang lain. Sentiasa berkomunikasi dengan orang lain, kerana tuan-tuan tidak boleh bergerak sendiri. Tuan-tuan tidak boleh bergerak seorang diri. Untuk memastikan bahawa data di sekolah tuan-tuan ini adalah tepat dan sahih, tuan-tuan perlu sokongan daripada rakan-rakan yang lain. Okey? Jadi saya ingat setakat itulah dulu yang saya nak sebut sebagai ucap tama di sini, kerana kita akan memberi laluan kepada taklimat. Jadi saya ulang balik, besarlah harapan pihak kami agar taklimat ini akan memberi satu natijah yang baiklah. Satu natijah yang baik kepada kita semua. Dan sekiranya tuan-tuan guru data menghadapi masalah, tuan-tuan bolehlah berhubung dengan penolong-penolong PPD. Di dalam setiap PPD kita ada seorang penolong PPD yang daripada sektor perancangan PPD yang akan membantu secara direct dengan sektor perancangan JPN, iaitu dalam menguruskan data senti ataupun dan juga IMIS ini. Okey. Minta maaf. Okey. Minta maaf ya. Saya ni Cik Nurul, dia dah sediakan benda ni. Saya terlupa. Okey. Jadi tuan-tuan sedikitlah. Sedikit makluman berkaitan dengan organisasi yang terdapat di sektor perancangan JPN. Kami mempunyai 9 orang pegawai, 9 orang pegawai dan 2 staf yang diketuai oleh Tuan Haji Ismail bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Perancangan. Jadi kita ada 2 orang KPPK
iaitu Cikgu Abdul Rahim Mat dan Cikgu Fadil Long. Di bawah mereka tu ada 2 orang KPP, saya dan juga Cik Syairul Bazri, dan kita ada pegawai-pegawai ni. Kalau Encik Ahmad Syamil ni, dia punya main task dia adalah berkaitan dengan DTP, berkaitan dengan DTP dan juga perancangan strategi. Cikgu Nurul Anwar ni, kita punya penceramah hari ni. Cikgu Nurul Anwar ni dia memegang ini pusat data senti dan sebagainya. Cikgu Hafiz ni memegang portfolio yang berkaitan dengan pembangunan, berkaitan dengan pembangunan, iaitu seperti permohonan menaik taraf, permohonan ubah suai bilik kekal, apa semua ni dia melalui Cikgu Hafiz. Dan kita ada Cikgu Ahmad Hamdi ni, dia ni jaga dari segi aduan dan juga bencana. Dan kami di sektor perancangan ni sentiasa berkolaboratif lah bersama-sama kami dari segi dalam menjalankan tugas ni. Kita tidak ada kata seorang pegawai ni dia akan pegang itu sahaja. Jadi kita akan sentiasa membantu, dan itulah semangat, itulah yang pihak kami harapkan daripada sekolah, supaya di pihak sekolah pun kita akan ada rakan-rakan lain yang turut bekerjasama dan membantu guru-guru data di sekolah kita. Okey, itu saja. Terima kasih di atas perhatian yang telah pun diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Serah kembali kepada Cikgu Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Lupi atas ucap tamu sebentar tadi. Jadi tuan-tuan, masih lagi ada yang menunggu di lobi untuk masuk. Saya settlekan sekejap yang ni. Sambil saya admit ni, saya nak maklumkan dekat tuan-tuan, di daerah-daerah sebenarnya kita ada baru-baru ini Kementerian Pendidikan EPRD, melalui EPRD telah melantik kita panggil jurulatih utama kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia, dan di setiap negeri ada jurulatih utama dia, dan di Kedah ni kita pecahkan pada setiap daerah. Setiap daerah ada seorang sekolah rendah dan seorang sekolah menengah. So sahabat-sahabat kita ni nanti saya akan kenalkan di hujung sesi nanti. Jadi rakan-rakan JU ini tuan-tuan boleh rujuk. Saya kira mereka ini juga ada dalam grup WhatsApp daerah masing-masing atau grup sekolah menengah daerah masing-masing atau rendah masing-masing. So tuan-tuan boleh berhubung untuk dapatkan bantuan. Begitu juga dengan PPD. InsyaAllah masing-masing akan saling bantu membantu. Okey, saya akan teruskan dengan taklimat kita pagi ni. Dia lagi masuk. Okey, tuan-tuan, kita teruskan. Yang mana tengah masuk tu kita tunggu dia masuk nanti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dalam pengurusan data pendidikan sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan, dia ada flow dia sebenarnya. Sistem pengurusan sekolah, kalau tuan-tuan tahu, SPS ni kita ada 3 modul. Dan SPS ni kita boleh rujuk dalam SOP yang dikeluarkan oleh kementerian. Sekarang ni dah keluar version 3.0.
So dalam SPS ni ada 3 modul, modul pengurusan sekolah MPS, modul pengurusan guru MPG dan modul pengurusan murid MPM. Saya akan sentuh berkaitan dengan kerja buat tuan-tuan dan perempuan di mana tuan-tuan ada hubung kait dalam hubung kait yang sangat rapat dalam modul pengurusan sekolah MPS. MPS ni ada dalam sistem kita EMIS. Untuk makluman, SPS ini pengurus data untuk sebuah sekolah ia adalah di bawah penolong kanan pentadbiran. Tuan-tuan sebagai guru data, tuan-tuan adalah urus setia sahaja. So pengurus data SPS, pengurus data sistem pengurusan sekolah yang melibatkan ketiga-tiga modul ini ialah penolong kanan pentadbiran. So untuk makluman, SPS ini bertujuan menjelaskan secara terperinci peranan dan tanggungjawab dalam pelaksanaan SPS dan penyediaan data rasmi dan data operasi bagi keperluan pendidikan. Maksud di sini data rasmi ini adalah data yang telah ditentu sah oleh pemilik data pada tarikh-tarikh tertentu. Maknanya setiap kali kita verify, kita bagi satu date, itu kita panggil sebagai data rasmi. Dan juga satu lagi ialah data operasi. Data operasi ini data yang berdasarkan keperluan dan data itu mestilah dikemas kini dalam tempoh 3 hari. Maknanya validity dia. So yang ni saya tak sentuh banyak. So SPS ni tuan-tuan boleh rujuk nanti, saya ada kongsikan pautan juga bahan. Tuan-tuan boleh tengok balik apa itu SPS dalam SOP yang telah disediakan. Okey. Yang berkait rapat dengan tuan-tuan ialah berkenaan dengan modul pengurusan sekolah MPS. So modul ini tuan-tuan ianya ada dalam sistem yang tuan-tuan sedang urus tadbir sekarang, iaitu modul sistem EMIS. So pengurusan data EMIS ini kalau guru data tuan-tuan perlu mengisi submodul yang berkaitan dan perlu membuat semakkan ralat dan juga menyediakan pelaporan serta membantu isu-isu teknikal dalam sistem EMIS. So untuk kerja buat tuan-tuan, tuan-tuan terlibat secara langsung untuk pengisian berkaitan dengan maklumat sekolah dan infrastruktur. Manakala kewangan dan utiliti sebenarnya adalah di bawah pembantu tadbir sekolah, STEM di bawah pembantu makmal dan juga ICAPS di bawah setiausaha sukan. Jadi satu sistem banyak pengguna ni akan mengisi maklumat-maklumat yang diperlukan berdasarkan keperluan semasa dan data ini perlu disahkan setiap bulan. Untuk makluman tuan-tuan, bengkel atau kami pada minggu lepas kami telah menetapkan mencari satu tarikh pengesahan supaya setiap bulan selaras. Jadi jabatan mengambil keputusan untuk menetapkan pada setiap 26 hari bulan pengetua guru besar perlu membuat pengesahan di atas talian untuk sistem EMIS. So kita ada lebih kurang 4 hari. Kalau sebulan tu 30 hari, ada 4 hari untuk catch up kalau tak sempat verify. So saya mohon tuan-tuan maklumkan kepada PGB sebelum 26 hari bulan atau pada 26 hari bulan semua pengesahan perlu diselesaikan. So guru data ni adalah berperanan untuk melaksanakan pengumpulan, pemprosesan, penyampaian, penyimpanan, pengeluaran, pelaporan, pembekalan dan penyebaran data serta maklumat dalam MPS ni mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Okey. Okey, perkongsian data. Okay, kalau tuan-tuan tengok di paparan ini, kita ada data umum maklumat asas pendidikan yang telah disediakan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan BPPDP ataupun kita lebih kenali sebagai EPRD.
di laman sesawang yang ada di paparan ni, kalau tuan-tuan klik, tuan-tuan boleh tengok maklumat asas pendidikan. Walaupun ini EPRD yang buat, tapi sebenarnya ini adalah hasil kerja tuan-tuan dan puan-puan di sekolah. Tahniah. Kalau tuan-tuan tak melaksanakan pengisian di sekolah, maka rumusan ini tidak dapat dibentangkan secara atas talian untuk tatapan umum. Tuan-tuan boleh tengok misonline.moi.gov.my/risalahmat. Yang ni tuan-tuan boleh bentangkan kepada PGB. Kalau ditanya apakah dapatan data sekolah, tuan-tuan boleh buka pautan ini dan boleh filter mengikut sekolah. So tuan-tuan boleh tunjuk itu adalah hasil kerja tuan-tuan sepanjang tuan-tuan menguruskan data di sekolah. So data-data yang tuan-tuan isi inilah yang dihasilkan. So data umum ini boleh dikongsikan kepada semua pihak. Dia ada di laman sesawang kementerian. So kalau data-data sulit ataupun data-data terhad ataupun rahsia, yang ini tuan-tuan tak boleh bekalkan kepada mana-mana pihak luar. Tuan-tuan kena maklumkan kepada agensi-agensi yang berkaitan, contohnya pelajar praktikal dan sebagainya yang inginkan data, mereka perlu dapatkan kebenaran daripada EPRD. Kalau data umum, tuan-tuan tak ada masalah. Bagi dia pautan tu untuk dia orang dapatkan data melalui laman sesawang yang dipaparkan. So, tuan-tuan ada bertindak sebagai pembekal data di sekolah. Okey, ini adalah 4 kategori data yang tuan-tuan perlu ambil tahu dan tahulah. Dia ada 4 data. A, data yang bersifat umum dan mudah. So, kategori ini meliputi data dan maklumat yang mempunyai kepentingan umum yang lazimnya disebar luas oleh unit tertentu melalui penerbitan atau secara elektronik. Contohnya data yang telah diterbitkan di dalam buku perangkaan pendidikan tinggi atau buku indikator pendidikan tinggi ataupun pautan yang saya tunjukkan tadi. Dia bersifat umum. Kategori B ialah data kompleks tetapi bersifat umum. Kategori ini memerlukan penganalisisan yang lebih panjang dan pemahaman data yang lebih mendalam. Ada kalanya memerlukan pengetahuan statistik yang mencukupi. Data dan maklumat berbentuk ini biasanya diperlukan oleh agensi-agensi kerajaan seperti MOSTI, para pendidik, pelajar peringkat sarjana dan kerajaan negeri atau mana-mana badan berkanun. Untuk kategori C dan D, data sulit, terhad dan juga data rahsia ni, data ini mengenai unsur-unsur sensitif seperti agama, bangsa, kaum dan lain-lain yang boleh diklasifikasikan sebagai sensitif. Termasuk juga kalau maklumat rahsia ni, maklumat peribadi seperti nama, nombor telefon dan kad pengenalan. So ini untuk C dengan D ni, kalau melibatkan data C dengan D, tuan-tuan perlu maklumkan kepada pemohon data. Kalau nak mohon, dia kena mohon di kementerian EPRD, bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan. Ya, saya ambil lagi. Okey, tuan-tuan, ini berkenaan kategori data yang tuan-tuan perlu tahu. Untuk penyelesaian pengurusan data di sekolah, yang ni saya nak kongsikan, bukan nak kongsi apa ni, ini lebih kepada refreshment. Apa yang perlu ada di sekolah, ya semestinya tuan-tuan sedia maklum dalam SPI bilangan 1 2022 ataupun dalam SOP SPS juga ada menceritakan tentang bagaimana perjalanan pengurusan data di sekolah. So apa yang tuan-tuan perlu wujudkan di sekolah ialah jawatan kuasa pengurusan maklumat sekolah atau kita kenali sebagai JPMS. So kalau tuan-tuan tengok di paparan ini, jawatan kuasa ini hendaklah dipengerusikan oleh pengetua atau guru besar di sekolah dan timbalan pengurusi satu mestilah daripada penolong kanan pentadbiran. Untuk timbalan pengurusi dua, dia mestilah melibatkan semua penolong kanan yang ada di sekolah.
Okay, tuan-tuan sebagai guru data berperanan sebagai setiausaha untuk jawatankuasa ini. Dan siapakah ahli-ahli jawatankuasa ini? Ahli-ahli ini kalau tuan-tuan tengok di sini yang disarankan ialah penolong-penolong guru data ataupun pemegang-pemegang data yang ada di sekolah. Ini di paparan ni ada sampel, tuan-tuan boleh lantik juga mana-mana ahli rakan-rakan guru yang lain untuk turut sama dalam jawatankuasa ni. So dalam jawatankuasa ni perlu ada pembentangan laporan data SPS, tiga-tiga modul tu kena ada. So apa data SPS dalam tu mesti ada, yang main dia data data image, data e-operasi kalau untuk pengurusan sekolah dan juga data APDM. Tiga data tu yang main yang perlu dibentangkan dalam jawatankuasa ni. So sebelum tuan-tuan bentang ni, disarankan tuan-tuan mewujudkan satu lagi jawatankuasa kecil atau kita namakan sebagai jawatankuasa kerja pengurusan maklumat sekolah untuk melaksanakan proses verifikasi sebelum pembentangan. So bila dekat mesyuarat ni maknanya data dah di-verify. Perlu pengesahan sahaja untuk dijadikan data rasmi. So setelah selesai mesyuarat barulah tuan-tuan boleh sahkan data dalam sistem dan mana-mana dan juga dalam mesyuarat lah mengesahkan data tersebut. So jawatankuasa ini disarankan untuk menjalankan 3 kali pertemuan Januari, Jun dan Oktober yang main ya. Dan tuan-tuan boleh buat secara bersepadu. Maksud saya bersepadu di sini, tuan-tuan tak perlu adakan mesyuarat jawatankuasa pengurusan maklumat sekolah secara stand alone. Tuan-tuan boleh join mana-mana mesyuarat sekiranya ahli mesyuarat yang terlibat pada mesyuarat itu adalah ahli yang sama. Bentangkan dalam mesyuarat tersebut pun boleh dijadikan sebagai keputusan dalam pengesahan data. Tuan-tuan, saya akan buka soal jawab nanti selepas habis sesi. Faham ya? Tidak tuan-tuan. Sekejap tuan-tuan, saya nak setting bagi terus masuk rakan-rakan yang tak boleh masuk ni. Announce my caller join outing. Kalau tak boleh announce. Everyone. Information and okay. Okay. Masih kena emit juga. Jadi lagi kami boleh emit apa? Tak itu langsung. Saya mampu. Saya ni di control. Nak cari dia. Apa Luffy Tak ada. Ya. Tengok. Apa? Juga lagi lah apa-apa. Cikgu Khairul Anwar. Cikgu Khairul Anwar boleh hands up tak? Saya nak tengok. Saya nak lantik cikgu jadi admin sekejap untuk accept semua yang nak masuk ni. Tak ni Syamil. Baik-baik ya, Syamil. Dia dia. Aduh. Cikgu Khairul Anam. Khairul Anam. Dia Khairul Anwar. Baik.
SYA dah. Ramai sekali jadi lag kan. Kita pun lag. Control SYA. Right. SYA. Tak. Sekejap Macam mana? Kat mana? Ya, nak pergi control kan. Lagi dekat SYA. SYA. Syamil tak import tu. Jangan cari tu je noh. MIL. Oh, Muhammad Syamil ni. Ni dah. Muhammad. Muhammad Sobri. Tak apa. Tak apa Cik Khairul Anwar. Cik Muhammad Sobri Mahyudin. Saya dah assign Cik Sobri untuk jadi admin juga sebab yang boleh jumpa ni. Boleh tak tolong admitkan rakan-rakan kita? Tuan-tuan dengan bimbang berkenaan dengan slide ni memang ada. Saya dah sediakan. Nanti semua akan dapat. Okey, tuan-tuan. Saya teruskan juga sementara Cikgu Syamil cari solution nanti. Okey, untuk tadi kita dah tengok berkenaan dengan jawatan kuasa pengurusan sekolah. So saya kira ini tuan-tuan dah jelas dan benda ni saya harap berlaku di sekolah. Kalau tak sempat buat mesyuarat secara official, tuan-tuan saya advise tadi masuklah dalam mana-mana mesyuarat dan dia pastikan dia melibatkan semua AJK ini. Untuk jawatan kuasa kerja, biasanya kita akan ambil semua pemegang-pemegang data untuk turut sama dalam jawatan kuasa kerja ini dan perkara yang perlu kita buat ialah membuat verifikasi. So dalam jawatan kuasa kerja ni, saya sarankan juga pegawai aset, guru yang menguruskan pendidikan khas, guru ICT yang memegang peralatan turut sama dalam membuat verifikasi dalam jawatan kuasa kerja pengurusan ini. So tuan-tuan boleh adakan mesyuarat ataupun tuan-tuan boleh hanya jalankan bengkel verifikasi bagi menyediakan laporan untuk dibentangkan dalam jawatan kuasa pengurusan maklumat sekolah. Masih ramai yang masih tak masuk ni. Cik, tak boleh kat kena ni. Dekat lobby tadi tak tahu. Baru 2 orang. Ada siapa-siapa tak boleh bantu macam mana nak accept semua yang nak masuk ni tanpa saya perlu klik admit all. Tidak ada. Baik kena. Ni? Okey. Okey. Yang maksudnya percayaan ni pun Ni tadi. Dekat mana tadi?
Ni dah buka lah. Ramai. Who can bypass? Ni. Who can bypass the lobby? Yes. Okay, baru jumpa. Who can bypass? Everyone semua boleh. Sorry. Terganggu semua. Okay, saya keluar lagi. Okay. Okay, dah tak perlu admit dah, automatik. Ni tak betul. Okay. Okay, tuan-tuan, carta organisasi ni ataupun SPS tadi, tuan-tuan boleh dapat daripada bahan muat turun nanti. Saya buka dulu, tunjuk sikit berkenaan dengan bahan. Okay, yang kita dah tengok tadi dari awal sampai carta tadi, itu adalah bahan-bahan yang ada dalam Prosedur Operasi Standard SPS versi 3.0. Tuan-tuan boleh muat turun daripada EMIS, dan juga nanti saya akan bagi pautan. Saya dah compile semua dalam satu folder. Tuan-tuan boleh juga dapatkan daripada folder yang saya kongsikan nanti. So dalam ini adalah dokumen rujukan kita yang perlu tuan-tuan sentiasa rujuk untuk memastikan jawatankuasa pengurusan maklumat di sekolah berjalan dengan lancar dan data yang disediakan dapat disediakan dengan baik. So ini dah ada dalam ni ada peranan dan tanggungjawab untuk semua kementerian, jabatan, PPD dan juga tuan-tuan selaku guru data di sekolah. Bukan tuan-tuan sahaja, peranan-peranan rakan lain pun ada dalam dinyatakan di dalam SOP ini. Mana kalau kita tengok untuk SPS, PGB ada peranannya, PK pentadbiran ada peranan, tuan-tuan sebagai guru data juga ada peranan. Yang tuan-tuan boleh tengok rujuk sampai ke bawah ada carta alir seperti yang saya paparkan dalam slide tadi. So ini berkenaan dengan SOP. Okey, tugas tuan-tuan juga, tuan-tuan boleh tengok MySG. Untuk sekolah rendah, tuan-tuan rujuk HM7. Kalau sekolah rendah, rujuk HM10. Untuk sekolah menengah, boleh rujuk HM17. Dia ada menceritakan berkaitan dengan guru data maklumat di sekolah. Yang ni pun saya kongsi, nanti tuan-tuan boleh tengok. Okay, saya akan teruskan dengan bagaimana tuan-tuan nak menguruskan data di sekolah dari segi perekodan. So benda ni penting kerana sekiranya bila ada pemantauan atau kunjungan daripada rakan-rakan PPD, jabatan, nazir ataupun kementerian, tuan-tuan dapat tunjukkan bagaimana kaedah penyimpanan rekod-rekod tuan-tuan untuk dibuat semakan silang lah. Okey, tuan-tuan boleh merekodkan segala bahan-bahan tuan-tuan sama ada dalam bentuk hard copy dan masukkan dalam folder ataupun tuan-tuan juga boleh menggunakan secara digital, simpan dalam cloud, dalam Google Drive atau di mana-mana, tapi dia mestilah boleh diakses dengan serta-merta sekiranya diperlukan. So apa yang perlu ada, saya mohon ia dapat diselaraskan di negeri Kedah ini. Kita baca mesti tuan-tuan perlu sediakan ada 5 folder yang penting yang perlu tuan-tuan sediakan pengurusan maklumat. Yang kedua ialah Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah, JPMS. Folder yang ketiga ialah folder verifikasi data pendidikan. Folder yang keempat ialah folder laporan dan analisis data pendidikan. Dan folder yang kelima ialah folder manual definisi variable, MDV. Okey, apa yang perlu ada dalam setiap folder ni? Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Dan folder yang keenam ialah folder My Portfolio tuan-tuan lah. Dalam tu tuan-tuan kena masukkan aktiviti, fungsi tuan-tuan sebagai guru data. So saya telah sediakan satu senarai semak untuk tuan-tuan gunakan untuk checklist.
untuk memastikan kelima-lima ni atau keenam-enam item ini tuan-tuan dah ada di sekolah. So saya sediakan checklist. Tuan nampak saya bagi kotak gift ni. So checklist ni saya buka dekat sini, saya kongsikan dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok di paparan, dia ada nombor 1, nombor 2 sampailah nombor 6 lah, my portfolio. Apa yang perlu ada dalam fail pengurusan maklumat? Di dalam fail pengurusan maklumat, dalam folder fail pengurusan maklumat, yang pertamanya tuan-tuan perlu ada profil berkenaan tuan-tuan lah, selaku guru data. So tuan-tuan boleh simpan dalam tu surat pelantikan tuan-tuan. Kalau belum ada surat pelantikan, mungkin sekolah baru calon, simpankan surat pencalonan sekolah sebab belum dapat reply daripada jabatan mungkin. Dan tuan-tuan boleh sertakan sekali, disarankan juga boleh letak sekali jadual waktu dalam tu dan juga surat lantikan jawatan-jawatan lain yang tuan-tuan terima di sekolah. So bila pemantau datang, dia nampak kerja buat tuan-tuan tu banyak. Tuan-tuan bukan saja guru data tapi tuan-tuan juga dilantik dalam jawatan-jawatan lain yang di sekolah. So dalam folder pengurusan maklumat ni juga tuan-tuan boleh simpan surat siaran dan surat berkeliling berkaitan dengan sistem pengurusan sekolah SPS. Sama ada modul pengurusan sekolah, modul pengurusan guru, modul pengurusan murid, boleh masukkan dalam folder tersebut. Tapi yang prioriti ialah modul pengurusan sekolah. So apa yang perlu ada dalam ni, tuan-tuan boleh letak SPI bilangan 1 tahun 2022 iaitu garis panduan pelantikan dan pengurusan data di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu kena ada dalam tu, compulsory. Dan tuan-tuan boleh kepilkan bersama surat peringatan semula SPI bilangan 1 2022 yang dikeluarkan oleh JPM Kedah bertarikh 23 November. Saya kira tuan-tuan dah dapat surat reminder ni tahun lepas. Saya tak akan cerita lagi, sekejap lagi kita akan cerita berkenaan dua perkara ni. Dan yang seterusnya tuan-tuan boleh simpan dalam tu SPI bilangan 4 2021 berkenaan dengan MySG untuk menengah HM17 dan rendah HM10 yang saya maklumkan tadi. Semua ni saya dah sediakan dalam folder, tuan-tuan jangan bimbang, nanti ambil link tu, ambil saja, muat turun je. Termasuklah senarai semak ni pun dapat. Dan yang berikutnya surat kementerian berkenaan dengan pelaksanaan sistem pengurusan sekolah. Kemudian surat perkeliling ikhtisas data elang mengikut lokasi tahap kesukaran dan surat-surat siaran dan perkeliling berkaitan dengan SPS jika ada. Dalam 1.2 ni tuan-tuan boleh simpan semua surat tu. Tapi surat yang saya nyatakan dekat sini tuan-tuan perlu adalah dalam folder tu. Kemudian tuan-tuan boleh masukkan sekali dengan prosedur operasi standard version 3.0 dalam perkara 1.3. Okey, 1.4 ialah surat arahan pelaksanaan kutipan data yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Contoh, untuk EMIS dia akan keluar surat arahan, tahun lepas dia keluar, tahun ni belum keluar lagi, dia akan bagi sekali dengan takwim ataupun dia akan bagi tahu setiap bulan tu apa yang akan disemak. Begitu juga dengan bahagian kewangan, bahagian pusat STEM dan sebagainya, dia akan keluarkan arahan dari semasa ke semasa untuk guru membuat pengemas kinian dalam sistem. So surat tu tuan-tuan boleh simpan. Okay, ini pengemaskinian data yang dikeluarkan secara khusus. Contohnya peralatan ICT biasanya dikeluarkan bahagian teknologi pendidikan. Bahagian kewangan dia akan keluarkan bil utility perkakasan makmal oleh BPA atau BPK. So ini person in charge dia. Kalau keluar surat-surat arahan ni, tuan-tuan boleh panjangkan terus kepada person in charge untuk diorang selesaikan. Bukan tuan-tuan yang isi. Begitu juga dengan ICAPS, itu diisi oleh SU Sukan. Biasanya SU Sukan akan dapat, tuan-tuan pun akan dapat surat ni. Jadi tuan-tuan boleh simpan dalam fail pengurusan maklumat. Ini adalah senarai-senarai yang diberikan lah. Terusnya dalam perkara 1.0 juga lagi, pengurusan maklumat, tuan-tuan boleh simpan takwim pengurusan data. Takwim bilakah tuan-tuan sasarkan untuk mengadakan mesyuarat dan sebagainya, boleh dimasukkan dalam takwim pengurusan data. Dan yang ketujuh ialah apa-apa surat arahan ataupun kuasa yang berkaitan dengan data pendidikan. So kalau ada, tuan-tuan boleh masuk saja dalam folder tersebut.
dan lain-lain dokumen yang berkaitan sekolah. Yang ni pelan ataupun dokumen penubuhan, pelan asrama, dokumen penyerahan sekolah, bangunan sekolah dan sebagainya, tuan-tuan boleh dapatkan salinan di pejabat untuk dimasukkan dalam folder ni juga. Okey, itu folder 1.0 pengurusan maklumat. Folder untuk jawatan kuasa pengurusan sekolah, pengurusan maklumat sekolah. Apa yang perlu ada ialah tuan-tuan mesti masukkan carta organisasi yang saya tunjuk tadi dan juga surat lantikan ahli jawatan kuasa. So bila dah wujudkan jawatan kuasa, tuan-tuan mesti lantik ahli-ahli jawatan kuasa ni. So sama ada tuan-tuan keluarkan surat lantikan ataupun memo lantikan kepada guru-guru yang berkenaan. Dia sama jawatan kuasa pengurusan maklumat sekolah dan jawatan kuasa kerja pengurusan maklumat sekolah, dua-duanya mesti ada carta organisasi dan perlu ada surat lantikan. So ini boleh dimasukkan dalam folder jawatan kuasa JPMS. So untuk mesyuarat, tuan-tuan perlu ikut SOP mesyuarat sedia ada yang sedang berkuat kuasa, di mana mesti ada jemputan mesyuarat, mesti ada tempahan tempat dan sebagainya. Itu adalah yang lazim kita laksanakan sebelum kita melaksanakan sesuatu mesyuarat. So benda tu tuan-tuan boleh simpan salinan sebagai rekod dalam folder JPMS. Tadi kalau saya katakan tuan-tuan masuk dalam mesyuarat bersepadu, bukan mesyuarat khas jawatan kuasa pengurusan maklumat, tuan-tuan kena masukkan juga minit tersebut dan highlight perkara yang dalam perkara-perkara baru tu, apakah highlight yang pembentangan berkenaan dengan data yang telah disahkan dalam mesyuarat tersebut. Kalau mesyuarat tu dijalankan secara bersendirian, perlu ada minit mesyuarat jawatan kuasa ni lah. So tuan-tuan boleh sertakan juga lampiran pembentangan kalau ada dan apa-apa saja dokumen yang berkaitan. Dan semua ahli AJK yang dilantik perlu mengisi kedua borang ini, Akta 88, Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Akta 709, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Tuan-tuan bila dah lantik nanti minta dia orang sign, tuan-tuan simpan dalam folder tu. Itu in future for our backup lah, untuk backup kita sendiri, insyaAllah. Okay, untuk fail yang ketiga ialah fail verifikasi data pendidikan. Ini verifikasi dan ralat IMIS, ralat operasi, APDM ataupun mana-mana aplikasi-aplikasi lain yang ada. Tuan-tuan perlulah mencetak ralat. Kalau dah kenal pasti ralat tersebut, tuan-tuan screenshot dan sebagainya dan simpan dalam folder ini. Dan cetak semula ralat yang telah dikemas kini sekiranya telah diambil tindakan. Dia ada semua. Dalam IMIS ada, e-operasi ada, APDM ada, yang core major 3 ni. Yang lain-lain sistem, kalau prasekolah ada prasekolah punya sistem ada, pun boleh masukkan. Okay, seterusnya ialah laporan dan analisis data pendidikan. So, tuan-tuan perlu masukkan laporan pengesahan data IMIS. Apa dia laporan pengesahan data IMIS ni? Ini dia, laporan pengesahan maklumat sekolah, LPMS. Ini perlu dibuat setiap bulan. Begitu juga dengan data e-operasi dan APDM. Ini tuan-tuan perlu dapatkan kepada pegawai meja yang berkaitan lah. Kalau e-operasi ni biasanya kita akan minta BSKG, dan APDM ni kita akan minta rumusan APDM setiap bulan. So dan sekiranya tuan-tuan ada analisa yang merangkumi semua ni, buat summary dan sebagainya, tuan-tuan boleh kepilkan bersama dalam folder laporan. So analisa data pendidikan ni tuan-tuan boleh analyse ataupun tuan-tuan nak menggunakan dashboard yang KPM sediakan pun tak ada masalah. Okay, dalam folder manual definisi variable ini sebagai rujukan kita, dia macam kamus. Tuan-tuan boleh mak turun, NPS dia ada MDV dia, MPG pun ada, NPM pun ada, manual infrastruktur IMIS pun ada, dan lain-lain manual. Tuan-tuan mak turun daripada sistem, masukkan dalam definisi manual definisi variable. Disimpan, direkodkan dalam sama ada secara atas talian ataupun secara bercetak. Benda ni tuan-tuan perlu ketika kalau nak isi dalam sistem kena rujuk. Tak boleh main teka-teka. Sebenarnya ketepatan tu bergantung kepada MDB yang telah disediakan oleh kementerian.
So dan folder yang terakhir ialah folder My Portfolio. Yang ni tuan-tuan kena masukkan aktiviti fungsi, catat alih aktiviti dan senai semak. Ini My Portfolio lengkap lah. Tapi tuan-tuan kena update My Portfolio tuan-tuan, masukkan peranan tuan-tuan sebagai guru data. Tuan-tuan boleh rujuk dalam SPI ataupun surat siaran yang berkaitan. Okey, so senarai semak ni saya buat, tuan-tuan bila muat turun nanti dia ada tidak, tuan-tuan boleh tanda buat self checking. Boleh buat semakan kendiri, cek ada tak ada, kalau tak ada tuan-tuan cari bagi ada. So kalau ada semua ni insya-Allah kalau kami turun ataupun Nazir turun, tuan-tuan dapat tunjuk dan ini menunjukkan tuan-tuan dapat mengurus data dengan baiklah, bukan saja tuan-tuan tahu teknikal berkaitan dengan sistem, tapi sistem perfailan tuan-tuan juga dinampak lebih tersusun. So tuan-tuan pandulah checklist ini untuk membuat penambahbaikan di peringkat pengurusan sekolah. Ada lagi tak yang kena ambil? Okey. Okey, ini adalah punca kuasa tuan-tuan sebagai guru data maklumat. So kalau tuan-tuan tengok SPI bilangan 1 tahun 2022, iaitu berkaitan perkara yang bergaris panduan pengurusan guru data dan pencalonan pelantikan guru data, dan juga peringatan daripada JPN bertarikh 23 November, kita dah bagi penegasan secara bertulis kepada semua sekolah di negeri Kedah, cuba mengingatkan pihak sekolah tentang waktu mengajar tuan-tuan yang hendaklah tidak melebihi 8 jam dan pengurusan data 7 jam seminggu, dan ini tidak berlaku di sekolah kerana ada pelbagai kekangan dan alasan lah. Walau bagaimanapun untuk kami sentiasa cuba membangkitkan isu ini di peringkat kementerian, saya memerlukan data bagi melihat pelaksanaan pematuhan SOP ini di sekolah-sekolah. Bukan nak untuk ambil tindakan apa, kita nak ambil dapatkan data ni untuk dibentangkan berapa yang melebihi 8 jam, berapa yang kurang 8 jam sebagainya, kita perlukan maklumat tu. So inilah pautannya, saya mohon nanti tuan-tuan masukkan maklumat ini. Tak perlu masuk sekarang sebab ada tuan-tuan kena attachkan jadual waktu dalam tu. So bukan sekarang, kejap lagi pautan tu pun akan dikongsi melalui PPD dan JU, dia akan sebar luas. Dekat dalam chat box pun nanti saya akan kongsikan. So borang ni, saya nak tunjuk sikit berkaitan dengan borang ni. Dalam borang ni kita minta kod sekolah. Kalau macam biasalah tuan-tuan masukkan kod sekolah tanpa ada jarak. Kalau KBA 0070 rapat je semua. Nama sekolah adalah huruf besar. Yang ni kalau boleh singkatkan SMK, SK. Nama yang belakang saja dipanjangkan supaya selaras. Peringkat sekolah tuan-tuan tengoklah rendah atau menengah. Jenis sekolah. So sebab apa saya perlukan perkara-perkara ni untuk dibuat analisa, untuk dilihat semula kemudian nanti. Ini PPD, nama, yang ni. Soalan saya, adakah guru tuan-tuan ada surat lantikan? Kalau ada, tanda ada. Kalau tiada, tanda tiada. Okey, untuk yang ada kena bagi tahu tahun lantikan bila. Yang tiada kena isi juga, kena letak TB. Cumanya yang tiada ni perlulah merujuk SPI 1 2022, ada borang di belakang untuk pencalonan guru data. Tuan-tuan ambil borang tu bagi kepada pentadbir sekolah untuk mencalonkan tuan-tuan, hantar ke JPN. Tengok SPI 1 2022. Dapat tu kita akan buat lantikan. Surat lantikan dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Kedah melalui sektor sumber manusia. So kalau yang dah ada, saya mohon tahun lantikan. Saya nak tahu tahun lantikan tuan-tuan tahun bila. Kemudian di sini ada tanya, adakah anda pernah menghadiri kursus sebagai guru data baharu? Kalau ada, tanda ada. Kalau tiada, tanda tiada. Kalau dah pernah, tulis juga tahun bila. Kemudian saya minta jumlah peruntukan waktu mengajar.
Ini saya tak nak minta 12 waktu, 16 waktu. Saya minta dalam minit. Sebab saya akan convert 8 jam kali 8 jam kali 60, 480 minit. Kalau lebih pada tu pun tulis. Tak apa, kita nak tahu sahaja berapa minit yang tuan-tuan diperuntukkan untuk mengajar dan berapa minit tuan-tuan diperuntukkan untuk pengurusan data. Kemudian saya nak tahu adakah jadual waktu tuan-tuan dimasukkan sekali dengan pengurusan data. Ada sekolah dia tak masukkan dalam jadual waktu. Bila tak masukkan dalam jadual waktu, itu yang tuan-tuan selalu kena relief tu. Bila buat relief, tengok tuan-tuan lapang, tuan-tuan kena relief. So ada sekolah yang masukkan dalam jadual waktu. So untuk hari ini saya sarankan tuan-tuan maklumkan kepada PK1 untuk masukkan jadual pengurusan data tidaklah dimasukkan dalam jadual waktu seperti yang terkandung dalam surat peringatan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. So hari ini tuan-tuan jawab ya tidak dulu. Kemudian muat naik jadual waktu tuan-tuan yang bertarikh sampai besok. Muat naik jadual waktu ni. Saya akan buat kutipan data ni 2 kali. InsyaAllah bulan 3 nanti akan buat sekali. Yang ni saya ambil ni dulu. Saya akan tengok untuk buat bagi melihat tahap kepatuhan sekolah dalam SPI 1 2022 ni. Saya perlukan maklumat ni. Saya mohon nanti tuan-tuan dapat mengisi. Saya bagi tempoh insyaAllah sampai minggu depan. Sampai habis Raya Cina lah. Sampai habis Raya Cina. 26 hari bulan. So 26 hari bulan. 29 hari bulan saya akan ambil data-data ni untuk dibuat analisa. Okey. Ini berkaitan dengan berkaitan dengan waktu mengajar tuan-tuan. Tuan-tuan, bila tuan-tuan diamanahkan untuk masuk jadual pengurusan data dalam jadual waktu dan sebagainya, saya mohon pada ketika itu tuan-tuan tidaklah berada bersia-sia di sekolah. Sebagai contoh, duduk di kantin dan sebagainya. Ini yang jadi menimbulkan isu. So waktu peruntukan 7 jam tu tuan-tuan laksanakanlah tugas dengan sebaik mungkin, insyaAllah, supaya kita kurangkan kontroversi bagi tak ada pertikaian oleh mana-mana rakan guru kita yang lain. Sebab saya faham 7 jam ni pun sebenarnya tak cukup. Kalau tuan-tuan yang berjaga infrastruktur, banyak perkara yang tuan-tuan perlu lihat, especially sekolah-sekolah yang daif, adalah bangunan-bangunan yang perlu dilihat dari semasa ke semasa. Okey. Ini adalah senarai jurulatih utama Kementerian Pendidikan Malaysia bagi negeri Kedah. Tuan-tuan boleh tengok di paparan ni. Saya kira ini rakan-rakan tuan-tuan juga, dan saya percaya ada grup WhatsApp di peringkat PPD masing-masing. Ada pecahan menengah dan rendah. So ini adalah nama-nama JU-JU yang mereka ini akan berhubung terus dengan saya. Tuan-tuan boleh melalui dia orang tanya, kalau pun boleh, kita akan bantu yang sebaik mungkin. Dan ini adalah yang sekolah rendah. Dan ini adalah pegawai penyelaras di PPD dan jabatan. Okey. Ini adalah paparan kehadiran. Saya akan kongsikan pautan tu sekarang dalam dekat chat box. Dan juga saya akan sebar luas juga dalam grup WhatsApp. Okey, saya kongsikan sekarang. Dalam chat box. Okey, Cik Ahmad Lufi akan Cik Lufi akan kongsi dalam chat box. So sekarang saya buka. Sekiranya ada sebarang soalan. Saya buka unmute semua lagi. Belum. Dah buka dah. Okey, tuan-tuan, kalau ada sebarang soalan untuk ditanya, boleh ajukan sekarang, ataupun tuan-tuan nak WhatsApp saya kemudian nanti pun boleh. Ada soalan tak? Berkaitan dengan maklumat jadual waktu tu, saya mohon semua rakan-rakan guru mengisi dan menghantar ikut apa yang diperlukan dalam form tersebut.
Sekejap Cik Ahmad Lupi tengah share. Cik smoke tu lah. Mana? Allah, bercakap cik smoke tu ha. Tapi tak lah. Biar tadi lah. Tu. Ha. Dah mana ni Ati? Ada lagi Cik Ahmad Lupi. Dia punya dia pergi borang lah ni. Yang datang Dia tak ada sekurang-kurangnya berapa jam, dia memang 7 jam. Dia ikut. paling latest di bawah. Tak ada tu. Borang mahal. Dok ni link tak link. Link kehadiran. Link kehadiran ah. Kehadiran bawah. Saya Okey. Ada dapat lah tu pautan saya dah bagi. Ya, kehadiran. Okey, dekat situ ada link Itulah. maklumat guru datang, ada link kehadiran dan juga link bahan pembentangan. Tuan-tuan boleh dapatkan bahan-bahan semua dalam ni, dalam pautan pembentangan ni. Dok. Mak pasal nak tengok lain. Ada 3 folder, dokumen rujukan, senarai semak. Senarai semak yang Excel tadi. Dokumen rujukan adalah surat-surat berkaitan, SOP, MySG dan SPI. Dan slide pembentangan tadi. Semua ni ada dalam pautan yang saya kongsikan. Pautan bahan pembentangan dan dokumen rujukan. Okey. Ada soalan tak sebelum kita akhirkan sesi kita ni? Cikgu, tujuh waktu urus data tu maksud dia kena ada dalam jadual waktu, kena allocate. Maka contohnya sehari sejam setengah, dia sampai ke 7 jam lah seminggu. Perlu ada peruntukan masa untuk cikgu uruskan data. Kebanyakan sekolah cikgu-cikgu ni banyak yang tak berkira, itu jadi masalah. Tak apalah, sibuk buat kat rumah. Cikgu sebenarnya kalau bila isi emis ni tak boleh buat kat rumah. Kadang-kadang kita perlu lihat fizikal sekolah tu, takkan malam baru nak pergi tengok kan. Memang dalam sistem kita boleh klik-klik. Tapi kita perlu tengok juga apa fizikal sebenar di sekolah sebelum kita isi dalam emis. So sebab itulah diperuntukkan 7 jam tu untuk cikgu uruskan data emis tu dengan tepat dan berintegriti lah. Ya cikgu, maksud 7 waktu tu kena bukan 7 waktu, 7 jam. 7 jam. Maknanya cikgu kalau ikut dalam surat tu 7 campur 8. Seminggu cikgu ajar 15 jam lah. Kalau saya fikir pakai SK lah. Okey cikgu, untuk soalan ni berkenaan dengan MOEIS ni pun kita dah di peringkat jabatan dalam proses penyelarasan. Buat masa ni cikgu ikutlah arahan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan di mana-mana pegawai di jabatan yang terkini lah. Buat masa ni di sektor perancangan kita belum ada apa-apa lagi untuk guru data ni. Semua tanya kat chatbox ni. Patutnya kena libatkan PK1 dalam taklimat ni. Okey, insyaAllah nanti kita akan ada satu sesi lagi kot untuk pentadbir sekolah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak tanya boleh? Waalaikumsalam. Sekejap cikgu. Sekejap Okey. Presenter. Okey cikgu, boleh teruskan tanya? Nak tanya, mesyuarat verifikasi tu dia kena buat sebelum kita buat pengesahan dekat Pengesahan. emis tu lah kan? Ya betul. Uh, Dia macam short discussion cikgu. Tapi perlu direkodkan sebagai evidence yang cikgu telah melaksanakan proses verifikasi tu.
Baik-baik. Maksudnya pengesahan je lah kan. Tak perlu macam MIS tu kan dia ada banyak. So, kita cuma pengesahan secara umum je macam tu. Kan perlu ada black and white borang dia ke apa ke DC ke. Kalau cikgu nak wujudkan borang senarai semak untuk verifikasi tu pun boleh. Tapi sebenarnya biasanya kita akan buat analisis kita bentang. Contohnya kalau APDM lah, bulan Januari ada 300 budak. So untuk bulan Februari berlaku perubahan, ada kemasukan budak seramai 3 orang, jadi 303 orang. So desk officer yang terlibat tu perlu mengesahkan yang bahawa ya betul berlaku pertambahan murid seramai 3 orang untuk sesi 2023. Maknanya secara bertulis saya mengesahkan tu. PK082 Selenggara bidang tugas siapa? Guru data kena lapor juga ke? Tak. Okey, cikgu, sebenarnya kerosakan yang berlaku di sekolah sebenarnya dia ada pegawai in charge je. Contohnya pegawai biasanya di bawah Dekat SIP. pegawai SIP. Kalau di sekolah pegawai aset. Pegawai aset yang perlu selesaikan dokumen tersebut, dan mereka inilah perlu lapor dekat cikgu untuk cikgu kunci masuk dalam sistem. Sebelum cikgu kunci masuk, cikgu pergi verify semua dia, tengok betul ke tak, untuk cikgu letakkan skala tadi 1, 2, 3, 4, 5 tu. Tugas ni bukan tugas guru data, dia tugas guru aset. Maknanya kena saling bekerjasama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Cikgu Khairani. Saya nak tanya, dalam MIS ni ada satu modul keuangan tu kan? Ya. Jadinya saya dah semak dalam tu masih kosong lah. Maknanya PT akan masukkan data dalam tu lah. Ya, PT akan masukkan pun berdasarkan surat arahan yang akan dikeluarkan oleh bahagian kewangan. Kalau tak ada apa surat, maknanya tak ada apa-apa tindakan lagi. Dan biasanya kalau dapat, kita juga akan maklumkan kepada tuan-tuan untuk sama-sama alert lah. Okey. Terima kasih. Sama. Kalau saya juga pegawai aset, iyalah cikgu kena buat dua-dua. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya sikit. Ya, cikgu. Berkaitan dengan apa yang perkakasan yang lama-lama tu, kalau kita tengok kad pun dah hilang dah, tak tahu ke mana, tetapi dia masih ada lagi data di dalam MIS. Jadi macam mana saya nak buat tu supaya kalau data tu, sedangkan benda tu dah tak ada dah. Kan? Jadi macam mana tu? Adakah kita boleh cikgu buat proses lupus kira. Lupus kira. Macam mana saya masalahnya benda tu tak tahu dah ke mana. Okey. Jadi adakah boleh saya delete di situ, di dalam MIS? MIS lagi tak lupa, tak boleh delete. Nak Cik Lufi respon. Okey, saya respon memang kita ada peralatan khususnya peralatan lah, especially dekat bengkel RBT dan sebagainya yang lama-lama yang tak bila punya tu, yang sudah pun tiada dia punya surat beranak lah kan, dia punya rekod perolehan tu pun tak tahu ke mana. Okey, yang tu cikgu boleh hubung dengan pegawai aset DPPT untuk bantuan. Kita wujudkan balik dia punya, kita kata dia punya apa, Allahu Akbar, borang-borang tu, borang perolehan tu wujudkan. Cuma dari segi harga tu letak saja anggaran-anggaran, no? Sekiranya ada yang kita boleh agak-agak tu, letak je anggaran, jalan buat lupus kira seperti biasa. Bila dah selesai proses lupusan tu, dapat kebenaran pelupusan tu, terus keluarkan daripada sistem. Okey, terima kasih. Minta bantuan daripada pegawai aset PBD. Boleh cikgu? Terima kasih. Okey cikgu, satu soalan lagi Assalamualaikum, Cik. sebelum kita tamat. Assalamualaikum. Ya tuan, teruskan. Nak tanya sikit Ya. tentang apa sistem bersepadu PPM tu.
MOE tu. Dengan IPMC tu, apa kaitan dengan sistem operasi EMIS dengan APDM yang kita buat sekarang ni? MOEIS. Kita ni akan masuk dalam modul institusi nanti kan. Tapi nanti kita running kat ni dulu. Sekejap Cik Ahmad Lupi nak respon. Okey, berkaitan MOEIS, kami di peringkat jabatan dan juga PPD sekarang ni dalam proses penyelarasan role tu. Sebab dia MOEIS ni dia ada dua benda yang berbeza. Yang pertamanya ialah admin tu. Admin sistem ni dia hanya kerja dia memberi ID dan memberi role ataupun tetapkan tugas orang lain. Dan dia tidak boleh nampak apa yang berlaku di dalam sistem tu dari segi analisis dan sebagainya. Yang orang yang boleh nampak ni adalah pentadbir sistem. Jadi dia pecahkan begitu dua. Sekarang ni kami dalam proses membuat penyelesaian di peringkat JPN dan PPD dan kita akan turunkan benda ni ke sekolah apabila dah ready lah. Memang sekarang ni sekolah pun tengah sibuk, kita pun faham kerana keperluan untuk MOEIS ni digunakan segera khususnya dalam aspek kurikulum dan juga murid tu sangat-sangat kritikal. Kita akan cuba selesaikan secepat yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan perkara ni. Sebab dia kalau contoh kalau kita lantik Cikgu Ali sebagai admin, Cikgu Ali ni dia hanya boleh serah tetapkan ID, tetapkan ID kepada siapa-siapa yang lain dan tetapkan tugasan. Itu aja. Dan dia tak boleh nampak pun operasi. Jadi kami berpendapat bahagian operasi ni kita akan serahkan kepada orang yang buat operasi. Tetapi pentadbir sistem ni kita akan bagi kepada admin sistem ni kita akan bagi kepada orang yang kurang dari segi peranan dalam operasi itu kurang lah. Itulah cerita dia tuan-tuan. Okey. Ni apa? Minta segerakan surat lantikan dari JPN. Kalau hantar dekat kami, insyaAllah kita proses dalam sesegera mungkin. Cikgu Nizar dah hantar belum? Tuan-tuan kalau nak hantar untuk pencalonan guru data, kalau yang belum dapat surat, hantar ke sektor perancangan. Tuan-tuan boleh refer dalam garis panduan bilangan 1 2022 tu. Biasanya yang hantar insyaAllah dalam seminggu ke 2 minggu dah keluar daripada sumber manusia. Okey, saya rasa dah jam 12. Apa-apa pun nanti tuan-tuan boleh kemuka tanya, ada yang tanya tak ada dalam grup daerah dan sebagainya. Okey, saya letakkan nombor telefon saya dekat sini. Tuan-tuan boleh WhatsApp. Kalau nak perlukan nombor PPD, saya kongsi dengan izin rakan-rakan PPD. Kalau cikgu dari daerah mana-mana, saya akan kongsikan nombor tuan-tuan untuk diorang join grup WhatsApp di daerah. So saya letak nombor telefon saya dulu. Boleh nampak dekat skrin? Nampak tak tuan-tuan dekat skrin? Dapat tak nombor telefon? So, Cikgu Lupi ada dapat golongan? Tak. Tuan-tuan, saya rasa masa dah jam 12 yang sepatutnya kita bagi nampak okay, Alhamdulillah. So saya ingat kita tamatkan sesi kita ni. Kita sentiasa keep in touch. Tuan-tuan boleh WhatsApp saya at any time. Kalau call saya tak jawab, saya minta maaf. Mungkin ada mesyuarat atau sebagainya. WhatsApp insyaAllah akan respon. Tapi waktu mana tak janjilah kan, waktu sempat tengok lah. Tuan-tuan juga boleh berhubung dengan rakan-rakan JU dan juga PPD. Yang mana masa belum ada grup dalam PPD tu, nanti tuan-tuan minta dekat saya nombor PPD, saya akan bagi. Tuan-tuan maklumlah dekat pegawai di PPD untuk masuk dalam grup daerah. So itu saja daripada kami di sektor perancangan.
Saya mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekurangan, dan saya mohon juga agar tuan-tuan dapat mengisi borang maklumat guru data yang saya mohon tadi untuk sama-sama kita highlight data-data ini di peringkat yang lebih tinggi lah untuk dilihat oleh pengurusan tertinggi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.